Alright, terima kasih. Sorry termute. Terima kasih atas ingatan. Okay, so saya ulang balik. Pagi ini kita akan kongsikan hands-on dan beberapa perkara berkaitan dengan perpindahan atau migrasi perkhidmatan platform email iSwap kepada GWS atau Google Workspace. So pagi ini kita akan buat sedikit hands-on dan kita akan tekankan beberapa perkara penting lah supaya rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua, terutamanya pengguna aplikasi email rasmi kerajaan tidak terlepas pada perkara ini. Okay, so izinkan saya untuk share slide dahulu. Okay, so migrasi email MyGrowth UC 2.0. Okay, kursus ini ataupun taklimat ini kita akan buat selama 6 hari berturut-turut dan kita pecahkan kepada 2 sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Okay, sebelum saya share balik slide ni, iaitu sesi pagi lebih kepada proses untuk buat download, download, install, setup dan backup email yang di dalam iSwap. Okay. Untuk sesi petang adalah lebih kepada macam mana kita nak migrate kita punya email yang sebelumnya daripada iSwap kepada Google Workspace. Okay, so pagi ni lebih kepada nak backup, kita nak backup kita punya email. Petang lebih kepada nak migrate, kita nak bawa dia ke aplikasi GWS. Okay, so saya akan buat presentation dulu. Saya akan bagi penerangan semua. Jika ada soalan, anda boleh type dahulu di chat ataupun di akhir sesi nanti supaya perjalanan kita punya taklimat atau hands-on pada pagi ini dapat mengikut jadual yang ditetapkan. Boleh ya? Okay, saya share balik saya punya slide. Okay, so alright, pengisian kita pada pagi ini kita ada sedikit pengenalan. Kita ada sedikit berkenalan tentang Google Workspace. Okay, yang ketiga, perlukah kita nak backup email? Dan keempat adalah hands-on. Okay, sebelum tu kita berkenal dahulu tentang proses ini, iaitu kenapakah proses migrasi ini berlaku? Ini berdasarkan kepada punca kuasa surat dari Perdana Mampu yang bertarikh 30 November 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan kestabilan capaian perkhidmatan MyGov UC 2.0 lebih baik, teratur dan optimum. Okey, sedikit info yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan semua untuk makluman. Perkhidmatan iSwap ini akan ditutup pada 31 Januari 2022. Okey, perpindahan ini ataupun migrasi ataupun solusi baharu ini melibatkan apa yang kita istilahkan ialah zero migrasi. Apakah itu zero migrasi? Ialah perpindahan alamat email. Alamat email dari iSwap ke GWS tanpa melibatkan isi kandungan email. Maksud dia ialah alamat email sahaja yang berpindah. Semua email kita di dalam tu, kalau ada 10, ada 100, ada 1000, ada 10,000, tidak akan berpindah. Itu yang kita istilahkan dalam zero migrasi. Sebab itu proses backup ini perlu dibuat atas beberapa faktor. Okay, atas beberapa faktor. Nanti faktor itu saya akan kongsikan. Alright. So, yang kedua ialah apakah Google Workspace? Saya percaya, saya pasti, saya yakin rakan-rakan semua mesti ada akaun Google. So, perpindahan menggunakan platform Google Workspace ini akan memudahkan kita, akan menjadikan kita lebih familiar, lebih kenal, lebih jelas, lebih senang untuk menggunakan platform yang baru, ni. So kita dulu daripada iSwap, kita pergi Google Workspace, so akan lebih senang lah. Okay, jadi apakah kelebihan kita sebagai pengguna email kerajaan ni apabila berpindah ke Google Workspace? Yang pertama, kita akan dapat email dan kita akan dapat kalender. Ini standard lah, di dalam perkhidmatan yang dahulu pun kita ada dua benda ni. Tetapi dia bukan setakat datang email dengan kalender sahaja. Dia akan datang dengan storage, iaitu kita panggil Google Drive sebesar 1 terabyte untuk setiap pengguna. Okey, untuk setiap pengguna ni bermaksud macam mana mau bayangkan ya, macam okey, kalau kita ada Google biasa kita punya size storage ialah 15 GB. So
dengan adanya Google Workspace yang baru government ini, kita ada 1 terabyte. So nak bayangkan, boleh katakan apa yang ada di dalam PC kita ni, semua kita boleh letakkan di dalam Google Drive ini. Ini antara kelebihan dia lah apabila kita berpindah kepada Google Workspace ni. Okay. Apakah lagi kelebihan dia ialah, yang kedua, kita ada fungsi undo send dalam masa tempoh 30 saat. Apakah maksudnya? Maksudnya, katalah anda sudah terhantar sesuatu email, dalam masa 30 saat anda terfikir, alamak, email saya salah send kepada siapa, ataupun mungkin perkara dia salah, ataupun isi kandungan dia salah, maka kita masih ada kebolehan, keupayaan untuk membuat ataupun menarik balik. Kita nak tarik balik ni, undo ni. Tapi kena buat dalam masa 30 saat sahaja. Jika selepas 30 saat baru kita terfikir nak tarik balik, yang itu dah terlambat lah orang cakap. Okay. Jika kita membuat sedikit tetapan confidential mail, sebelum kita menghantar email tu, kita boleh menarik balik email kita tanpa ada had masa. Okay. Kalau macam kata kita mau hantar email dan kita set dia sebagai confidential, so kita ada masa yang tidak terhad untuk tarik balik email tu pada bila-bila masa sahaja. Dan pastinya ramai yang tahu, rasanya semua tahu bahawa Google Workspace ini boleh dicapai melalui Android ataupun iOS mobile apps. Okay. Jadi kita kalau tidak mau buka di web browser, kita boleh buka juga kita punya mail ni di dalam handphone. Okey, apakah fungsi yang seterusnya, iaitu kita ada hard size untuk lampiran ataupun attachment sebesar 25 megabyte. Kalau yang sebelum ini, tak silap saya, dalam 15 megabyte. So size ini lebih besar sedikit berbanding iSwap yang 20. Okey, tetapi jika size yang attachment yang kita hantar itu melebihi 25 megabyte, size itu akan disimpan automatically di dalam drive, di dalam Google Drive. Dia akan automatik simpan di situ dan akan ada dibagi link di dalam email kita. Seterusnya, seperti yang kita bagi tahu tadi, bahawa kita ada kemudahan iaitu confidential mode, okay, yang mana kelebihan ini menghadkan fungsi forwarding, salinan, cetakan. Maksudnya email yang kita letak pada confidential mode, orang tak boleh nak tak boleh nak forward, tak boleh nak cetakan email, dia tak boleh buat. Ini antara yang dia janjikan lah di dalam Google Workspace ni apabila kita berpindah nanti. Seterusnya kita ada Google Meet. Okay. Sebelum ni kita di platform lama kita ada juga kita panggil conference, tetapi dengan berpindah ke Google Workspace ni kita ada Google Meet. Okay, Google Meet ni kelebihan dia, everyone ada license sudah. Everyone ada license dan everyone boleh jadi host. Dan sekali sesuatu pertemuan ataupun sesuatu conference itu boleh memuatkan sehingga 250 orang dan boleh dirakam sehingga 8 jam. Dan semua rakaman ini akan disimpan di dalam kita punya Google Drive. Alright, okay, ini kelebihan dia Google Workspace. Okay, kita boleh juga buat satu meeting, kita boleh lantik sampai 25 co-host, maksudnya kita punya pembantu. Alright, dan fungsi-fungsi lain seperti fungsi lobby, okay, kita akan adalah seperti juga kepada fungsi sebelum ni. Tapi itulah kelebihan dia, kita boleh dapat 250 peserta dalam satu masa. Okay, ada lagi tak? Okay, kita ada fungsi chat. Kita ada chat one by one. Okay, yang ini kalau kita nak chat dengan seseorang lah. Dan kehebatan dia tu ialah kita boleh chat cross agency. Apa maksud dia cross agency ni? Seperti contoh dia macam saya ada kawan di Jabatan Pengangkutan Jalan dan dia ada email Google, dia sudah pun migrate ke Google Workspace. Saya boleh hanya mencari nama dia dan berchat di dalam situ. So itu antara kelebihan dia, iaitu kita lagi ada group chat. Okay, kalau group chat ni group chat ni ialah kita boleh chat kepada ramai orang, dan yang ini pun bagus iaitu Spaces. Spaces ni seperti group chat juga, maksudnya kita boleh buat group untuk collaboration. Contoh dia
macam di bahagian, katalah macam di bahagian saya, section teknologi maklumat, saya boleh create grup pegawai yang mana di dalam itu jika ada apa-apa dokumen yang kita ingin kongsi, ingin kita update secara automatically, tak perlu lagi seseorang nak share, seseorang nak buat. So kita akan hanya satu dokumen saja kita boleh update benda tu. Okay, menyediakan fungsi carian, real time semua ni. Okay, itu antara kelebihan yang ada di dalam Google Workspace ni lah. Alright, satu soalan yang selalu orang tanya dengan kami lah, perlukah backup email? Perlukah backup email? Jawapan kita ialah iya, jika ada email atau attachment yang penting. Jika ada, ya, jika ada. Okay. Kalau ada, kena buat backup. Jika tiada, maka tak perlu nak buat backup. So maksud tak perlu di sini ialah, maksud dia, you tak perlu nak download Thunderbird, you tak perlu nak buat backup, tak perlu. Ingat, kalau you ada email yang penting, email atau attachment yang penting sahaja. Okay, kalau ada, kena buat benda ni. So kena follow benda ni. Kena ikut apa yang kami akan tunjukkan sebentar lagi. Jika tiada, tak perlu pun. Tak perlu pun. You boleh totally pergi ke Google Workspace. Alright? Okay, so kena pasti dua benda ni ada atau tiada. Kalau you tiada email yang penting, tiada attachment yang penting, tak perlu buat yang ni. Okay, tetapi jika ada email yang penting ataupun dokumen-dokumen yang penting, you kena buat yang ni. Okay, dan kita memilih aplikasi Thunderbird kerana aplikasi Thunderbird ni sangat-sangat ringan. Sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah untuk digunakan berbanding aplikasi yang lain. Okay. Sambung. So yang ni kita kena tengok. Alright, seterusnya, apa akan berlaku jika kita ada email yang penting tetapi kita tidak backup? Apa akan berlaku? Anda ada email atau attachment yang penting di dalam iSwap sebelum ni, di platform yang lama, tetapi anda tidak mau backup sehingga 31 Januari tahun 2022. So apa akan yang berlaku? Email penting tadi, attachment penting tadi akan hilang. Anda tidak akan dapat capai dia melalui platform iSwap. Saya ulang ni. Kalau anda tidak buat backup terhadap email ataupun attachment penting anda sehingga 31 Januari 2022 iaitu bulan depan, maka email anda di iSwap tidak akan dapat dicapai. Jadi, kalau ada email ataupun attachment yang penting, sila backup secepat yang mungkin. So, cara nak backup, kita akan tunjuk selepas slide ini. Alright? So, cara nak backup dia sangat simple. Cuma kita ada beberapa setting tu saja yang you perlu ikut. Alright? Okay. Okay, so ingatlah. Kalau anda ada email yang penting atau attachment yang penting dan anda tak buat backup, maka pada 31 Januari 2022, anda tidak akan dapat capai email tersebut. Jangan cakap kami tak payung. Okay, alright. So, hands on. Kita pergi hands on. So, kita pergi hands on. So, saya nak tukar saya punya screen kepada okay. Alright, untuk hands on ada beberapa perkara yang kita akan buat, iaitu pertama ialah pertama kita akan download aplikasi ni, Thunderbird. Di link. Saya akan bagi link nanti, jangan risau. Mungkin Puan Chiu boleh share link ini di dalam di dalam chat supaya rakan-rakan lain boleh download.
Yang ni di dalam Queen sahajalah. So siapa yang berada di luar Queen Elizabeth boleh buka browser dan type Thunderbird. Okay. So macam mana nak buat? Okay, kita pergi buka kita punya Google Chrome. Saya prefer pakai Google Chrome lah. Okay, kalau anda nak pakai Firefox Mozilla pun should be okay. You nak pakai Edge pun boleh, tidak masalah. Okay. So siapa yang ada di luar, anda boleh type saja di sini Thunderbird. Okay, anda boleh type Thunderbird. And then you tekan enter. Dan you pergi sini Thunderbird. Dan anda boleh tekan download. So bila anda tekan download, dia automatically akan download ke dalam folder yang kita namakan biasanya folder download. Dia akan ada satu folder download. Bila kita download, dia akan ada keluar macam ni lah. Okey, bagi yang berada di dalam Queen Elizabeth, anda boleh terus menekan link ini ataupun menggunakan link ini, just copy, letak di dalam ni, dan tekan enter. So bila kita tekan enter, automatic file ini akan di-download dan disimpan di dalam kebiasaannya, di dalam folder download. Okay, download. Right? Okay. So selepas anda download, okay, apa yang kedua yang kita perlu buat ialah kita install aplikasi Thunderbird. Kita install aplikasi ni. So kita tunjukkan. So kita double click. Untuk makluman semua, pengalaman saya untuk download Thunderbird ni tidak pun sampai dalam 2 minit. Tapi mungkin bergantung kepada situasi rangkaian di tempat anda. Mungkin pada waktu itu berlaku sedikit kesesakan, maka mungkin akan ambil masa sedikit lah. Okay. So sekarang ni kita install dengan cara double click link kita punya Thunderbird ni. So dia akan extract. Kita ambil masa sekejap. Okay, saya minimize ni. Biasanya dia akan tanya dulu, nak install ke tak? Yes. Kita hanya perlu, okay, saya minimize dulu ya. Tekan next. Biasanya saya akan pilih standard lah. Just next. Install. Okay, dia akan extract dan akan install. Bergantung kepada kapasiti komputer, tapi aplikasi ini saya telah cuba pasang di komputer yang rendah spesifikasi dengan 1 gigabyte pun masih boleh buat. Okay, bila nampak seperti ini, kita hanya perlu tekan finish. Pastikan benda ni ditik, iaitu launch Mozilla Thunderbird. Launch dia, maksud kita akan finish. So dia akan buka macam ni. Alright. Okay, so ingat perkara sekarang ni kita nak backup email kita. Kita nak backup email kita, maka kita perlu masukkan email kita yang dahulu, iaitu ikutlah. Okay, macam saya punya email, okay, saya letak nama dahulu. Okay. Ya, apa email saya? Masukkan email kamu lah. Jangan pakai email saya pula. Okay, masukkan email sendiri. Right. Okay. Lepas tu masukkan kata laluan kita yang kita tahu, yang kata laluan kita punya email lah. Okey, saya tahu ada ramai ataupun jika anda mengalami situasi di mana anda lupa kata laluan. Okey, tahulah ramai juga yang kadang ni lupa kata laluan. Okey, so macam mana kalau lupa kata laluan? Okey, kita ada satu aplikasi untuk pengguna di Hospital Fin sahaja ya.
Okay, kita ada aplikasi yang mana kita panggil pengurusan sistem email, iaitu sqe.email. Okay. Okay, untuk pengguna di dalam Hospital Queen, okay, kalau anda mengalami masalah lupa pasal kata laluan ataupun nak reset password ataupun anda nak create email, okay, anda kena masuk di sini. sqe.moh.gov.my/email. Okay, nak masuk ni kena gunakan e-staff ya, e-staff. So anda kena masuk di sinilah. Okay, contoh saya buat Okay, so anda mungkin tidak akan nampak ini hanya untuk admin saja. So kalau anda terlupa kata laluan, apa anda buat ialah klik pada borang permohonan. Okay, borang permohonan. Benda-benda ni semua automatik sudah ya. Automatik kecuali bahagian handphone. Kena masukkan handphone, kena masukkan nombor extension, kena masukkan email alternatif anda seperti Gmail, Yahoo, whatsoever. Pilih kategori yang bersesuaian sama ada permohonan email atau reset password dan masukkan nombor yang tertera di sini ke dalam ruangan ini. Okey. Masukkan di sini kata 4794. Okey. Okay, contohnya saya masukkan dulu 038. Saya masukkan sini. Ini untuk yang lupa password ya. Okey. Okey, masukkan email alternatif. Yang ni jangan masukkan email government. Saya perasan ramai masukkan email government. Kita minta email alternatif. Okay, masukkan email alternatif supaya jika berlaku sesuatu kita boleh hubungi anda balik. Alright, mas. Pilih. Okay, kalau anda perlu reset password, tekan reset password. Okay, begitu. So apa yang anda buat, lepas tu klik hantar. Alright, so akan ada nombor aduan. Okay, klik OK. So anda akan nampak nanti status permohonan anda di sebelah sini. Alright. Kalau anda tengok status permohonan, akan di sini. Kita akan nampak. Okey, siapa yang ambil tindakan. Okey, sekarang ni permohonan status diterima. So catatan ICT ni, anda akan nampak di sini apa email ID anda, apa email dia, apa password sementara yang diberi. Okey, okey, yang ni cukup ya. So siapa-siapa yang lupa password, siapa-siapa yang ada masalah kena masuk di sini. Okey, mungkin Puan Chiu boleh letakkan jugalah link untuk ni. Ini untuk dalaman saja, untuk pengguna-pengguna di dalam Hospital Queen sahaja. Okay, alright. So kita berbalik kepada kita punya Thunderbird. Okay, kepada Thunderbird. Okay, sekarang ni kita sudah ada password. So okay. So saya nak besar sikit. Okay. So pertama sekali letakkan nama penuh, letakkan email address anda iaitu email government anda dan letakkan password anda. Okay. Selepas itu, apa mau buat? Tekan configure manually. Configure manually. Tekan ni. Tekan. Right. Okay. Akan ada keluar manual configuration untuk incoming server dan outgoing server. Right. So apa yang kita perlu isi di sini? Kita perlu letakkan iaitu moh.mygovuc.gov.my. Okey, yang kedua di sini kita pilih dulu connection security. Kita pilih SSL. Automatic di sini akan berubah. Okey. Authentication method ni anda boleh pilih normal password ataupun encrypted password. Tetapi biasanya saya galakkan pakai normal password lah. Letak normal password, pastikan username anda seperti email anda. Okay, ini di bahagian incoming server. Alright. Pastikan ini IMAP, jangan anda pilih POP3. Pastikan dia IMAP. Okay, IMAP. So hostname ialah moh.mygovuc.gov.my. Right. So untuk outgoing server, kita pakai email, masih lagi pakai hostname yang sama. Kita letakkan sini. Alright, kita pilih sini ialah start TLS. Nombor dia ialah 587. Right.
587. Authentication method still normal password. Okay. Okay, so kita nampak macam ni kan? Okay, kita nampak. Okay, sebelum you tekan apa-apa, saya sangat-sangat galakkan cek betul-betul. Ini nama yang akan tertera. Ini alamat address ada, email ada. Masukkan password anda. Okay, di manual configuration ni pastikan moh.gov.my, port number 993, connection security SSL. Jangan salah, pilih SSL. Authentication method, pilih normal password. Username adalah email anda. So di outgoing server, hostname masih sama, moh.mygovuc.gov.my, port number 587, connection security start TLS. Hati-hati ya, jangan sama, jangan silap. Sini SSL, sini start TLS. Authentication method, normal password. Okay. Selepas itu kita tekan done. Okay. Kalau benda ni muncul, okay, katalah you tengok ni done ni muncul, you just tekan done. Okay. Tekan done. Okay, probably wrong. Okay, so kalau benda ni berlaku, kita boleh buat seperti berikut. Kita mungkin kena tukar di sebelah sini. Right. Kita tukar juga di sebelah sini. Ataupun kadang-kadang password salah. Biasanya configuration gini ni password salah ni. Tengok dia tidak berubah kan. So kita akan buat sedikit retest. Okay, Thunderbird failed to open setting of your email. Okay, so kita bila benda ni berlaku, sekarang yang kita boleh buat salah satu lagi ialah kita kena tukar ni. Tukar pergi encrypted password. Dan di sini pun kena pakai encrypted password. Okay. Lepas itu okay. Right, kita tekan done. Kita tengok lagi. Baru dia okay. Alright. Banyak kes saya jumpa menggunakan nombor password okay. Normal password okay. Tetapi bila buat ujian pada hari ini, dia muncul pula password encrypted. Okay. So, kena ingat tadi ada dua perkara, nombor password tu dengan hostname. Okay. Right. So, bila dapat ni kita tekan finish. Tekan finish. Alright. Okay, saya set as default. Okay, so dia akan download lah. Dia akan download semua email kita sebelum-sebelum ni. So, kalau tengok di sini ni, email saya semua kena download. Okay. Pastikan dia selesai dahulu. Okay. Selesai dia download semua. Okay. So, dalam kes ini, yang paling penting ialah, saya nak bagi tahu kepada semua yang hadir, yang paling penting ialah email kita mesti di backup. Mesti di backup. Kalau ada, kami sangat-sangat tekankan kalau ada email yang penting ataupun attachment yang penting, backup. Sila backup. Alright. Selepas itu katalah you sudah download, you sudah macam ni. Let's share balik saya punya screen. Okay. Katalah you sudah dapat download backup ni. Okay. Alright. So apa yang kita perlu buat? Kita kena buat housekeeping. Buanglah dokumen-dokumen yang tidak penting ni. Maksudnya file-file yang tidak penting. Contoh apa-apalah dokumen-dokumen yang tidak penting ni kita boleh buang. Okay. Supaya apabila kita berpindah nanti senang untuk kita membuat pemindahan. Okay. So untuk seterusnya kejap kita tengok kita punya ni. So kalau kita tengok kita punya point ialah pagi kita sudah download, kita sudah install, kita sudah set up dan kita sudah download email. So bila benda ni berlaku, bermaksud anda sudah download anda punya email. So dalam erti kata lain, untuk proses download, untuk proses install, proses setup dan download email ataupun dalam istilah mudah kami panggil backup email telah pun berjaya. Alright, telah pun berjaya. So saya buka kepada sebarang soalan. Yang mana saya jawab, boleh jawab sekarang, saya akan jawab sekarang. Yang mana saya tak dapat jawab, saya akan kembali kepada anda
melalui medium yang tertentu lah, sama ada anda mungkin nak minta jawab melalui WhatsApp ke email ke, saya akan jawab. Okey, saya buka jika ada apa-apa soalan ataupun ada pertanyaan ataupun malu mau bertanya. Okey, kalau malu mau bertanya sesat jalan. Okey, tanya di dalam chat pun boleh. So, terima kasih semua yang hadir. Okey. Ada apa-apa soalan? Clear? Boleh buat sendiri? Kita sudah test kaedah ni dan kita dapati bahawa non-IT personal pun boleh buat dengan sedikit guide lah. Right? Ada apa-apa soalan? Okay. Perlu semua email itu ditransfer ke DGWS. Okay. Alright. Seperti yang saya bagi tahu tadi, hanya ada jika anda ada email atau attachment yang penting sahaja perlu di backup dan ditransfer ke GWS. Okay. Macam mana nak transfer itu nanti adalah pada sesi kedua, iaitu sesi petang nanti. Petang ni kita akan ada satu sesi pula khas untuk sekarang ni you sudah download email. So sekarang ni macam mana saya nak transfer dia ke GWS, ke Google Workspace. So petang nanti kita ada sesi iaitu macam mana nak set up GWS di dalam Thunderbird. Okay, bila kita sudah set GWS di dalam Thunderbird, maka selepas itu baru kita akan tunjukkan cara macam mana nak transfer, macam mana nak pindahkan. Saya share. Okay, petang nanti, okay, kepada yang sudah berjaya buat benda ni, petang nanti kita akan ajar macam mana nak tambah account. Sekarang ni kita ada account iSwap, kita nak tambah account GWS dan selepas itu kita akan tunjukkan macam mana nak transfer semua email ni. Semua email ni ke GWS. Tujuan dia apa? Tujuan kenapa kita nak pindahkan? Supaya apabila kita buka kita punya GWS, contoh kita nak buka kita punya email. Sekejap, saya nak tunjukkan supaya selepas anda buka GWS ni, anda sudah tak perlu pun sebenarnya mau buka lagi di Google Mail. Di Thunderbird. Okay. Sekejap ya, saya buka dulu. Saya nak share screen saya untuk yang satu ni. Okay. Supaya apabila kita sudah buat transfer nanti, anda akan nampak email kita tu akan muncul di sebelah sini. Dia akan muncul sebelah sini. Okay. So selepas ini apabila email kita sudah dipindahkan ke GWS, anda tak perlu lagi sebenarnya pun mau pakai Thunderbird. Okay, anda tak perlu pun mau pakai Thunderbird. Kan anda nampak semua di sini lah. Kita punya email. Alright. So, seperti yang saya bagi tahu tadi, perlukah semua email ditransfer ke GWS? Jawapan dia, ikut situasi anda. Jika ada email yang penting atau attachment yang penting, perlu dipindahkan. Kalau tak pindahkan, nanti anda tak backup, anda tak mau pindahkan, nanti takut hilang. Okay. Alright. Okay, harap soalan itu menjawab. Adakah email yang di backup di Thunderbird akan hilang pada masa proses transfer ke GWS? Alright, okay. Email yang telah disimpan di dalam GWS, dia tidak akan hilang kecuali anda delete. Okay, anda email yang ni, okay, saya share. Okay, saya buka. Okay, email ni, bila anda transfer ke GWS nanti, benda ni tidak akan hilang kecuali anda delete.